Assalamualaikum. Hi everyone. Okay, so hari ni Madam nak tunjukkan cara macam mana nak menjawab soalan final exam part C question 4 berkenaan dengan trial balance dan juga financial statements. Okay, so untuk soalan ni awak boleh rujuk soalan final exam, okay, part C question 4 June 2019, okay. So dekat sini kita baca dulu soalan. Okay, the following balances were extracted from the books of Bumiku Enterprise, a retail business that is owned by Ajay Samsuri. Okay, so di bawah ni dia bagi baki-baki daripada buku perniagaan Bumiku Enterprise. Okay, so perniagaan ni dimiliki oleh Ajay Samsuri. Okay, so di bawah ni diberikan baki-baki daripada ledger account. Okay, perniagaan Bumiku Enterprise. Okay, so yang pertama ni dia bagi baki account purchases, okay, sebanyak 28380. Okay, diikuti dengan sales 59,000. Accounts payable 14,700. Accounts receivables 17,250. Okay, and stock as at 1st February 2018 11,050. Okay, furniture and fittings dan seterusnya lah, sehinggalah kepada delivery van. Okay, so ini adalah baki-baki daripada ledger account pada akhir tahun perakaunan. Okay, Bumiku Enterprise. Okay, dekat sini dalam senarai ni awak tengok ada diberikan stok as at 1st February 2018. Okay, so stok ni ataupun inventory ni actually adalah stok pada awal tahun perakaunan. Dia adalah pada awal tahun perakaunan. So untuk perniagaan ni dia punya tahun perakaunan dia ataupun tempoh perakaunan dia bermula pada 1 Februari 2018. Okay, dan dia berakhir pada 31 Januari 2019. Okay, sebab tempoh perakaunan ni biasanya setahun. Okay, so dekat sini tempoh perakaunan perniagaan ni bermula pada 1 Februari 2018. Okay, dan berakhir pada 31 Januari 2019. Okay, kat sini dia ada berikan juga di bawah ni stock at 31st January 2019. Okay, valued at cost of 8,540. Okay, ini adalah stok ataupun inventory pada akhir tempoh perakaunan. So stok pada akhir tempoh perakaunan 31 Januari 2019 adalah sebanyak 8,540. Okay, dalam senarai yang diberikan di sini, okay, stok ni pada 1 Februari 2018 ini stok pada awal tahun perakaunan ataupun kita panggil dia sebagai opening inventory atau opening stock. Yang di bawah ni, yang di bawah sekali ni, yang dibagi asing ni, this is actually closing stock. Okay, sebab dia adalah stok pada 31 Januari 2019 iaitu pada akhir tempoh ataupun pada akhir tahun perakaunan. Okay, so soalan ni dia minta kita prepare a trial balance as at 31st January 2019. Okay, so ini adalah trial balance pada akhir tempoh perakaunan iaitu 31 Januari 2019. Okay, and then B, statement of profit or loss for the year ended 31st January 2019. Okay, dia suruh kita sediakan SOPOL. Okay, untuk tahun berakhir 31 Januari 2019. Dan juga C, a statement of financial position as at 31st January 2019. Okay, so yang C ni kita kena sediakan penyata kedudukan kewangan, okay, pada 31 Januari 2019. Okay, so kita akan jawab, okay, yang A dulu, okay, trial balance. Okay, kita akan sediakan trial balance as at 31st January 2019. Okay, so sebelum kita sediakan trial balance, okay, step yang pertama kita kena buat is to identify item-item yang diberikan dalam senarai ni, okay, yang manakah item debit dan yang manakah kredit.
Kita kena kenal pasti dulu dalam senarai item-item yang diberikan ni, yang manakah item debit dan juga kredit. So untuk itu kita kena ingat balik persamaan perakaunan ada law. So ingat ada law, ada adalah debit, manakala law adalah kredit, kan? So ada tu merujuk kepada asset, drawings and expenses. Asset, drawing, expenses adalah debit items. So kita akan labelkan dia sebagai D. Manakala LOR, liabilities, owner's equity and revenues, adalah credit items. So kita akan labelkan dia sebagai C. So kita tengok satu persatu item ataupun account yang diberikan di sini. Yang pertama sekali purchases. So purchases ni adalah expand. So bila expand dia adalah debit. Dia adalah debit item. So kita labelkan dia sebagai D. Kat sini pun madam ada highlightkan dia warna biru. Warna biru ni is for debit and warna pink is for credit. So yang kedua kita ada sales. Sales adalah revenue. Sales adalah revenue ataupun hasil. So kita kena letakkan dia sebagai kredit. Kredit item. So ingat kalau LOR mestilah kredit. And then account payable ataupun account belum bayar. Ini adalah liability. So kalau liability dia mestilah kredit. So sini madam letakkan simbol C means credit. And then account receivable. Account receivable ataupun account belum terima dia adalah asset. So basically dia adalah current asset. So bila asset dia mestilah debit. Kalau asset mestilah debit. So madam letakkan huruf D di sini. And then stock at 1st February 2018. This is opening stock ataupun opening inventory. So dia adalah asset juga. Dia adalah current asset. So kita letakkan dia sebagai debit. D. And then furniture and fittings. Dia adalah non-current asset. Dia adalah non-current asset. So madam letakkan dia sebagai D. Ingat kalau asset dia mestilah debit. So madam letakkan huruf D. And then rental income. So rental income is a revenue ataupun hasil. So kalau revenue mestilah kredit. So kita letakkan huruf C di sini. And then kita ada salaries and wages. Salaries and wages adalah expend, perbelanjaan. So kalau expend dia adalah debit. So letakkan huruf D. And then long term investment. Long term investment ataupun pelaburan jangka panjang, dia adalah asset. Ataupun dengan lebih tepat dia adalah non-current asset. So kalau non-current asset, dia mestilah debit. Asset mestilah debit. So letakkan huruf D di sini. And then kita ada return inward ataupun pulangan masuk. Pulangan masuk, return inward ni juga dikenali sebagai sales return. Pulangan jualan. Pulangan masuk ataupun pulangan jualan. So return inward ni dia mestilah bertentangan dengan sale. Dia return inward ni sebenarnya dia mengurangkan sale kita. So kalau sale di sini kita letak kredit. Return inward mestilah debit. Return inward mestilah debit. Sebab dia mengurangkan sale. So kita letak huruf D untuk return inward. And ni kita ada return outwards. Return outwards. Return outwards ni dia bertentangan dengan return outward ataupun pulangan keluar. Ataupun istilah lain dia adalah purchase return. Pulangan belian. So return outward ataupun purchase return, dia adalah opposite ataupun bertentangan kepada purchases. Dia bertentangan pada purchases. So kalau ada return outward ataupun purchases return, dia akan mengurangkan kita punya purchases. So kalau dekat sini purchases kita letak dia sebagai debit. Return outward mestilah kredit. Sebab return outward mestilah opposite ataupun bertentangan dengan purchases. Return outward actually dia mengurangkan purchases. So dia adalah kredit. So madam letakkan huruf C di sini. And then water and electricity.
dia adalah expend, perbelanjaan. So kalau perbelanjaan ataupun expend mestilah debit. And then carriage inwards, angkutan masuk. Ini adalah belanja pengangkutan masuk bagi barang-barang yang kita beli. So dia adalah kos ataupun belanja pengangkutan, belanja angkutan masuk barang yang kita beli daripada pembekal. So since dia adalah expend, maka kita letakkan dia sebagai debit juga. So letakkan huruf D di sini. And then commission received ataupun commission diterima, ini adalah revenue. Okay? So kalau revenue mestilah kredit. So letakkan huruf C. And then petrol expend. So nama pun expend, so dia adalah expend lah kan. So kalau expend, dia mestilah debit. So letakkan huruf D di sini. And then kita ada interest expend. Ini juga adalah expend, so kita letakkan huruf D. Means debit. And then kita ada cash at bank. Cash at bank ni adalah asset. Dia adalah current asset actually. Kan? So bila asset, kita kena letakkan huruf D juga. Dia adalah debit. And then kita ada cash in hand. Cash in hand juga adalah current asset. So kalau dia adalah asset, kita kena letakkan dia sebagai debit ataupun huruf D dekat sini. And then long term loan, pinjaman jangka panjang. Okay, pinjaman jangka panjang is a liability. Kan? Dia adalah liability. So kalau liability, dia mestilah kredit. Kan? So kita letakkan huruf C di sini. And then kita ada capital. Okay? So capital, dia adalah owner's equity. Kan? So bila dia owner's equity, kita kena letakkan dia sebagai kredit juga ataupun huruf C. And then kita ada drawings. Okay? Drawing ni, okay, dia debit juga sebab dia ada. Ingat ada asset, drawing, expenses mestilah debit. Kan? So drawing mestilah debit. Kita letakkan huruf D. And then delivery van. Delivery van dia adalah asset ataupun lebih spesifik lagi dia adalah non-current asset. So kita letakkan dia sebagai debit juga ataupun huruf D. Okay? So sekarang kita dah classifykan setiap item sebagai debit dan juga kredit. Kan? So sekarang ni kita boleh prepare trial balance. Okay? So ini adalah format bagi trial balance. Okay, first kita kena letakkan nama perniagaan. Okay, kita boleh ambil daripada soalan ni. Nama perniagaan Bumiku Enterprise. Okay, kita letak atas sekali nama perniagaan diikuti dengan nama trial balance tu lah. Nama trial balance ni kita boleh salin daripada soalan ni yang required ni. Trial balance as at 31st January 2019. So kita just salin balik nama trial balance tu. Kita kena tulis lengkap trial balance as at 31st January 2019. Dan kita sediakan jadual seperti inilah. Kita kena sediakan jadual yang ada 3 kolom. Kolom yang pertama particulars. Okay, yang kedua debit. Dan letak nilai RM. Okay, dan kolom yang ketiga credit. Letakkan nilai RM. Okay. So sekarang ni the next step yang kita kena buat adalah kita akan senaraikan semua akaun-akaun dalam kolom particulars. Okay? Semua akaun ataupun item kita kena masukkan dalam particulars ni satu persatu. Dalam kolom particulars satu persatu. So kita just salin balik satu persatu. Purchases, sale, account payable, account receivable sehinggalah delivery van. Okay, stock 31 Januari 2019 ni, ini jangan masuk. Kita masukkan daripada purchases sehinggalah delivery van. Kita salin dulu item-item ni semua masuk ke dalam kolom particulars. So kita senaraikan dulu ke semua item dalam kolom particulars daripada purchases sehinggalah kepada delivery van. Okay, kalau boleh lepas dah salin ke semua item ni, check lagi sekali supaya kita tak nak ada item yang tertinggal. Okay. And then lepas tu kita akan isikan kolom debit dan juga kredit. Kan? So tadi kita dah labelkan setiap item tu sebagai debit ataupun kredit. So kita just masukkan dia punya amount, okay, ke dalam trial balance. Okay. Alright. So kita masukkan satu persatu. Okay. Yang pertama sekali,
kita masukkan purchases. Okay, purchases 28380 debit. Okay, so kita masukkan dia dalam kolom debit. Berapa tadi? 28380 28380 debit. Alright. And then sale, okay, dia adalah kredit 59,000. So letakkan di bawah kolom kredit 59,000. Okay. And then account payable 14,700 kredit. Okay. So letakkan di sebelah kredit account payable 14,700 ya, kredit. And then kita ada account receivable. Account receivable debit 17,250 17,250 debit. Okay, lepas tu kita ada stock at 1st February 2018. Okay, debit juga 11,050. 11,050 debit. Okay, lepas tu kita ada furniture and fitting 18,800 debit. Okay, 18,800 debit. Okay, and then kita ada rental income. Okay, rental income 24,370 kredit. 24,370 kredit. Okay, and then kita ada salaries and wages 29,950 debit. Okay, 29,950 debit. Okay, lepas tu kita ada long term investment 31,400 debit. 31,400 debit. Okay, lepas tu kita ada return inward 1730 debit. Okay, return inward 1730. Okay, debit. Lepas tu return outward kita ada 6420 kredit. Okay, 6420 kredit. 420 kredit. Okay, lepas tu kita ada water and electricity 3,000. Sorry, mana tadi? Water and electricity 3,000 debit. 3,000 debit. Lepas tu kita ada carriage inward 230 debit. Okay. And then kita ada commission received 4350 kredit. Okay. Commission received 4350 kredit. Okay, and then kita ada petrol expend 600 debit. Okay. Okay, and then kita ada interest expend 1660 debit. Okay, and then kita ada cash at bank 21,700 debit. Okay, 21,700 debit. Lepas tu kita ada cash in hand 860 debit. Alright, and then kita ada long term loan 20370 kredit 20370 kredit. Okay, and then kita ada capital 62,400 kredit. Okay, 62,400 kredit. 62,400 kredit. Lepas tu kita ada drawing 1450 debit. Okay, and then the last one kita ada delivery van 23,550 debit. 23,550 debit. Okay, so kita dah selesai. So kita check lagi sekali. Okay, item yang kita masukkan, amount yang kita masukkan. Okay, sama ada betul ataupun tidak. So kita tengok yang first kali kita check balik. Okay, purchases debit 28380.
Okey, betul. Sale kredit 59,000. Okey. Account payable kredit 14,700. Okey. Account receivable debit 17,250. Okey. Stock debit 11,050. Okey. Furniture and fittings debit 18,800. Okey. Rental income kredit 24,370. Okey. 24,370. Okey. Salaries and wages debit 29,950. 29,950. Okey. Long term investment debit 31,400. Okey, betul. Return inward debit 1730. Okey. And then kita ada return outward credit 6420. Okey. And then water and electricity kita ada debit 3,000. Okay, and then kita ada carriage inward debit 230. Okay, debit 230. And then kita ada commission received. Okay, credit 4350. Okay, betul. Okay, petrol expense 600. Okay, debit 600. Okay, and then kita ada interest expense debit 1660. Okay, cash at bank debit 21,700. Okay, cash in hand debit 860. Betul. Okay, long term loan credit 20,370. Okay, betul. And then kita ada capital debt credit 62,400. Okay. And the last one, next, drawing 14,550 debit. Okay. And the last one is delivery van 23,550 debit. Okay. So kita dah check semua sekali. Semua amount dah betul. Okay. Dan juga kita dah masukkan dalam kolom debit dan kredit dengan betul. So kita jumlahkan semua amount di sebelah debit. Okay. Jumlahkan total, jumlahkan amount di sebelah debit. Kita dapat sebanyak 191,610. 191,610. Okey, ni total amount di sebelah kredit. Kita dapat 191,610. Okey, kalau jumlah di sebelah kredit pula, kita jumlahkan amount di sebelah kredit, kita dapat 191,610 juga 191,610. Okey, so jumlah debit, okey, jumlah amount di sebelah debit sama dengan jumlah amount di sebelah kredit, iaitu 191,610. Jadi insya-Allah betul lah trial balance yang kita sediakan sebab jumlah debit sama dengan jumlah kredit 191,610. Okey, so itu saja bahagian pertama untuk soalan final exam part C question 4 June 2019. Okey, untuk bahagian yang kedua, madam akan terangkan macam mana pula untuk sediakan SOPOL dan juga SOPI. Okey, so itu saja untuk penyediaan trial balance. Okey, untuk bahagian kedua madam akan sambungkan madam akan sambung untuk jawab soalan B dan C Okey, thank you very much. Assalamualaikum.